Saya persilakan Kota Anggerik. Okay. Masya Allah. Yang berhormat, Tuan Speaker, ahli-ahli yang berhormat, Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran saya panjatkan kepada Allah SWT kerana telah diberi ruang untuk menyertai sesi perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2023 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar pada Jumaat minggu lalu. Sebagai mukadimah, saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah dilantik sebagai Perdana Menteri yang baru dan kini memimpin sebuah kerajaan perpaduan selaras dengan titah Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong yang berkehendakkan sebuah kerajaan yang stabil untuk merancakkan lanskap ekonomi dan pembangunan negara. Namun demikian, kita masih lagi mendengar kenyataan-kenyataan berbau kebencian dan hasutan oleh pemimpin-pemimpin politik yang bertopengkan agama yang dilihat seolah-olah cuba untuk mencetuskan ketegangan kaum dan agama serta seakan-akan tidak menghormati mandat majoriti rakyat yang telah memilih Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum yang lalu. Serta perkenan Seri Paduka Baginda yang telah memilih Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Saya menyeru ahli-ahli yang berhormat di Dewan yang mulia ini bersama-sama menyatakan sikap serta pendirian tegas menolak sebarang percubaan pihak-pihak yang menyalahgunakan nuansa bangsa dan agama ini dari mengganggu-gugat kestabilan negara. Saya juga berharap pihak polis segera mengambil tindakan tegas terhadap gerombolan ekstrim ini yang merosakkan imej agama Islam demi memastikan keharmonian negara dan perpaduan rakyat akan terus dipelihara. Kini masanya untuk kita semua bergerak ke hadapan, move forward dengan izin dan membantu ikhtiar untuk melaksanakan reformasi institusi, pemulihan ekonomi, mengurangkan kos sara hidup serta menaikkan taraf kehidupan rakyat yang terbanyak. Sejak 15 tahun yang lalu, Kerajaan Pakatan Harapan Negeri Selangor telah memacu perubahan ini serta membuktikan bahawa ia mampu dilaksanakan di Negeri Selangor. InsyaAllah, dengan sokongan daripada gabungan parti-parti politik seperti Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah dan parti-parti politik yang lain, kerajaan perpaduan di bawah kepimpinan Perdana Menteri yang baru ini akan turut dapat melaksanakannya di peringkat persekutuan. Yang berhormat Tuan Speaker, saya menyambut baik pembentangan belanjawan Selangor yang diusulkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar pada Jumaat lalu yang menggariskan penekanan kepada agenda kebajikan dan pemberdayaan hidup rakyat menerusi inisiatif Iltizam Selangor Penyayang. Inilah keistimewaan dan kekuatan pentadbiran Selangor. Tatkala kita mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan cerdas saban tahun, hasil kekayaan negeri sentiasa diolah dan disalurkan kepada rakyat menerusi pelbagai insentif kebajikan merangkumi pelbagai aspek kehidupan. Kejayaan pentadbiran Pakatan Harapan Negeri Selangor ini pastinya tidak berhasil tanpa kekuatan dan dukungan jentera pentadbiran awam yang sentiasa komited dalam membantu melaksanakan dasar-dasar yang digerakkan oleh kerajaan negeri. Justru memandangkan telah berlaku penjajaran pentadbiran di peringkat persekutuan yang kini diterajui oleh Pakatan Harapan, maka saya ingin menuntut agar pentadbiran di Putrajaya kembali mendakap semangat saling menghormati dan menyisihkan budaya lapuk dalam konteks pelantikan serta penempatan penjawat-penjawat awam di negeri-negeri yang tidak sealiran dari segi politik. Saya menyeru pentadbiran di Putrajaya, khususnya pihak Jabatan Perkhidmatan Awam, agar dapat bersikap santun terhadap keputusan kerajaan negeri yang telah memperakui satu-satu pelantikan atau penempatan penjawat awam khususnya di negeri Selangor. Saya berani menyatakan bahawa budaya kerja perkhidmatan awam di negeri Selangor adalah antara yang terbaik dan menuntut tahap profesionalisme yang tinggi serta kepantasan yang luar biasa, khususnya di peringkat pejabat-pejabat daerah dan tanah serta agensi pihak berkuasa tempatan, PBT. Budaya kerja sebegini telah dipupuk lantaran cabaran hebat yang perlu didepani oleh para penjawat awam di Selangor yang mana setiap tugasan mereka melibatkan banyak pemegang taruh dan menyentuh pelbagai kepentingan awam. Oleh yang demikian, saya berharap agar Putrajaya dapat membantu Kerajaan Negeri Selangor
untuk mengekalkan penjawat-penjawat awam yang telah berkhidmat dengan baik di negeri Selangor. Seandainya wujud keperluan untuk penempatan baharu atas sebab kenaikan grade, maka letakkanlah mereka di kedudukan yang lebih baik dengan peluang untuk mengembangkan potensi mereka. Yang berhormat Tuan Speaker, pengumuman Kerajaan Negeri Selangor untuk menstruktur semula skim mesra usia emas dan meningkatkan nilai voucher beli belah kepada daripada RM100 kepada RM150 merupakan keputusan yang sangat tepat. Dalam keadaan rakyat bergelut dengan kenaikan harga barang dan kos sara hidup, langkah kerajaan ini memberikan makna besar buat semua golongan warga emas yang mendaftar dengan SMUE. Saya juga mengalu-alukan pengumuman kerajaan negeri yang telah meluluskan projek kolam takungan banjir di Leburai Shah Padu bersebelahan Taman Mutiara Bukit Raja dengan kos RM10 juta. Mewakili penduduk Taman Mutiara Bukit Raja, saya berharap agar projek ini dapat dimulakan segera dan tidak dilengahkan lagi. Saya simpati dengan nasib penduduk yang sering kali terjejas dengan masalah banjir kilat setiap kali hujan turun, khususnya pada musim tengkujuh. Di kesempatan ini juga saya ingin menarik perhatian kerajaan negeri tentang masalah yang dihadapi oleh penduduk di sekitar Seksyen U9, Seksyen U10 dan Puncak Alam yang saban hari melalui persiaran muhtadahari untuk aktiviti harian mereka. Sejak pembukaan Leburai Damansara Shah Alam Dash pada bulan Oktober lalu, kadar aliran trafik di persiaran muhtadahari kian meningkat dan mengakibatkan kesesakan lalu lintas yang teruk, terutamanya pada waktu puncak. Pada 26 Oktober yang lalu, saya telah turun meninjau ke persiaran muhtadahari bersama dengan Yang Berhormat Pandan Indah dan Pengarah Jabatan Kerja Raya Negeri Selangor untuk melihat sendiri keadaan trafik pada waktu puncak. Susulan dari tinjauan tersebut, saya amat berharap agar pihak kerajaan negeri dapat membantu mempercepatkan pembinaan laluan tambahan bagi mengatasi masalah kesesakan trafik yang membelenggu penduduk sekitar. Masalah yang berkait dengan laluan di persiaran muhtadahari turut memberikan kesan kepada penduduk di Taman Alam Budiman Seksyen U10 yang kini seringkali berdepan dengan masalah kemalangan jalan raya melibatkan kenderaan-kenderaan berat yang keluar masuk menggunakan laluan di Taman Alam Budiman yang kini telah wujud laluan pintas untuk kesetia alam. Baru-baru ini telah berlaku satu kemalangan sehingga mengakibatkan kesesakan lalu lintas yang teruk, melibatkan sebuah lori simen dan sebuah motosikal. Mujurlah tiada kemalangan jiwa yang berlaku dan adalah diharapkan pihak kerajaan negeri dapat mengambil langkah segera untuk membina sebuah tembok konkrit di laluan tersebut bagi mengatasi masalah ini. Saya juga ingin membangkitkan tentang masalah kerosakan jalan raya yang berlaku di setiap alam, khususnya di kawasan yang masih lagi belum diserahkan kepada PBT. Setiap kali saya menerima aduan daripada penduduk berkaitan dengan masalah kerosakan jalan dan membuat semakan dengan PBT, jawapan yang saya sering terima adalah kawasan tersebut terletak di bawah tanggungjawab pemaju. Hal-hal sebegini sewajarnya diselaraskan segera kerana rakyat tidak seharusnya dimangsakan akibat dari kepincangan melibatkan syarikat pemaju. Kerajaan negeri perlu bersifat tegas terhadap syarikat-syarikat pemaju ini, khususnya berkaitan dengan infrastruktur awam seperti jalan raya, lampu jalan dan lain-lain yang melibatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Yang berhormat Tuan Speaker, sebagai penutup, saya ingin menyeru agar kita sama-sama bergerak ke depan dan meninggalkan budaya politik perkauman, fitnah dan adu domba yang tidak mendatangkan sebarang kebaikan kepada rakyat. Buat semua ahli yang berhormat, bersamalah kita hayati titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang mengingatkan kita supaya menjadi pemimpin yang bertanggungjawab dan tidak mengkhianati amanah yang diberikan oleh rakyat. Kedudukan adalah taklif wala tashrif dengan izin, yakni tanggungjawab dan bukan keistimewaan atau kebanggaan. Seorang pemimpin harus sedar bahawa tanggungjawab yang digalas adalah sangat berat. Amanah yang dipikul akan ditanya oleh Allah di akhirat kelak. Kerana itulah Rasulullah SAW telah memperingatkan kita dengan amanah kepimpinan ini. Pernah suatu ketika seorang sahabat, Abu Zar Al-Ghifari, berkata kepada Rasulullah SAW, tidakkah anda mahu mengangkat saya sebagai gubernur? Maka Rasulullah pun menepuk bahu Abu Zar dan bersabda, wahai Abu Zar, anda lemah. Ini adalah amanah. Ia sumber kehinaan dan penyesalan di hari kiamat kelak. Kecuali siapa yang menerima mandat kepimpinan ini dengan betul dan menunaikan segala tuntutannya. Riwayat Muslim.
Justru saya berdoa agar kepimpinan Kerajaan Negeri Selangor akan terus menumpukan khidmat terbaik kepada rakyat dan mengekalkan kegemilangan negeri Selangor sebagai sebuah negeri yang hebat, cemerlang dan berjaya. Yang berhormat Tuan Speaker, saya menyokong.